Didik TV KPM. Kembali menonton menengah atas di Didik TV KPM. Kita tak nak buang masa, kita nak terus dengar penjelasan Cikgu Ridwan tentang subtopik yang seterusnya. Silakan Cikgu. Baik, maka telah sampailah kita ke pengakhirannya, ke muncak kepada cerita kita hari ini. Jadi kita nak pergi tadi sampai ke 31 Ogos 1997. Kita tahu tadi semua benda telah berjaya diputuskan akhirnya pada 27 Ogos 1957. Dan sekarang kita nak pergi kepada 31 Ogos 1957. Cikgu, saya tertanya, kenapa tarikh 31 Ogos 1957 tu dipilih sedangkan rasanya dah bincang-bincang sebelum tu lagi? Dia macam ni. Satu adalah cadangan daripada Syekh Abdullah Fahim tadi. Baik. So Syekh Abdullah Fahim dia ni pakar falak. Jadi dia adalah dia punya pandangan berdasarkan kepandaian dan ilmu dia, itulah tarikh yang sesuai untuk diisytiharkan. Memang keputusannya dah ada, tapi pengisytiharannya pada 31 Ogos. Dan satu perkara yang cikgu nak murid di atas talian maupun murid yang di rumah faham bahawa Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah berdiri sepenuhnya di atas perlembagaan yang diputuskan. Jadi perlembagaan itulah adalah persekutuan. That's why tak ada perlembagaan tu, persekutuan tu tak ada. Betul. Tak ada. Jadi kita tengok. Jom. Perkara yang berlaku. Baik, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Nampak? Perlembagaan itu adalah dokumen perjanjiannya. Itu sebab kita ada belajar tentang mengimbangi di antara Queen England dengan Raja-Raja Melayu. Pembahagian kuasa di antara Sultan-Sultan. Siapa yang nak dijadikan raja kepada persekutuan dan sebagainya. Semuanya adalah perjanjian yang dipersetujui oleh semua pihak. Okey. Jadi dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain serta kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu, Sir Donald McGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth di King's House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan 1957. Nampak? Dia tanda tangan 5 Ogos. Betul. Tadi diputuskan tadi pada 25 Ogos. 25 Ogos dah putuskan. 20 hari je lepas tu. Kita putuskan perlembagaannya. Baik, kita tengok. Ini adalah perkara-perkara yang termaktub di dalam perlembagaan tersebut, iaitu pengamalan raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, kemudian perkara yang membabitkan dengan kewarganegaraan, perkara yang membabitkan kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baik, kita tengok. Yang pertama, pengamalan raja berperlembagaan. Kalau tengok dekat dalam buku teks tu, muka surat berapa ni, Sah? Ada Ini adalah petikan daripada perlembagaan yang sebenar. 224 dan 225. 224, 225. Boleh tengok, boleh rujuk dekat situ. Ini adalah potongan daripada perlembagaan yang sebenar. Jadi, dalam pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, apa yang dimaktubkan? Antara perkara pentingnya. Pertama, pemilihan yang di-Pertuan Agong dilantik di kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun. Kan sekarang kita setiap 5 tahun tukar yang di-Pertuan Agong kan. Kemudian bahagian yang keempat, Negeri Persekutuan Perkara 82/1. Itu memang dah termaktub. Bolehlah tengok yang ada pada slide yang cikgu tayangkan. Perkara yang kedua, kewarganegaraan. Ini juga merupakan perkara yang sangat penting dan ada perjanjiannya. Yang pertama, di bawah kewarganegaraan, setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan jadi warga negara. Ada 3 cara kewarganegaraan, iaitu penguatkuasaan undang-undang, perkara 14, memohon didaftarkan sebagai rakyat, minta untuk jadi warga negara, perkara 15, dan memohon menukar kewarganegaraan atau naturalisasi, perkara 19, dan yang ketiga terkandung dalam bahagian 3, warga negara. Ini semua hak-hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Baru dua. Ada perkara yang ketiga, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Orang Melayu ada kedudukan istimewanya dan kaum lain juga mempunyai kepentingan sah mereka. Pertama, memelihara kedudukan istimewa orang Melayu. Ini termaktub dalam perlembagaan. Kedua,
rakyat mempunyai hak dan kewajipan yang sama. Semua rakyat harus patuh kepada kewajipan yang sama kepada negara yang kita diami. Rakyat berketurunan Melayu diberikan keutamaan, itu perkara yang ketiga. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Boleh nampak ini adalah potongan daripada perlembagaan yang sebenar, yang asal. Murid-murid boleh rujuk buku teks, cikgu ya? Boleh rujuk dekat buku teks. Potongan itu ada di dalam buku teks. Baik. Perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, kedudukan agama Islam. Kedudukan agama Islam, bahawa agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, agama lain bebas diamalkan di dalam persekutuan. Tidak ada sekatan. Baik. Dan perkara ini termaktub di dalam perkara 3/1. Okey, yang keempat dan yang kelima, kedudukan bahasa Melayu, iaitu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar, bahasa komunikasi. Itu sebab kalau kita tengok dekat signboard dia guna bahasa Melayu. Kita jawab SPM wajib lulus bahasa Melayu dan jangan lupa subjek sejarah kena wajib lulus juga. Kan? Kena lulus subjek sejarah juga. Jadi habis 5 perkara utama di dalam perlembagaan, dan inilah yang menjadikan negara kita unik dan harmoni. Ya, itu dia cikgu sebenarnya dalam pada kita berbincang topik kita hari ini, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kita dah tiba di perakhiran kelas kita, cikgu. Tak cukup masa. Mungkin murid-murid boleh sambung ulang kaji, baca buku teks di rumah dan sedikit kesimpulan terhadap apa yang telah kita belajar setakat hari ini, cikgu. Ya, setakat ini macam saya kata tadi, inilah kemuncak kepada apa yang kita pelajari hari ini, iaitu Perlembagaan Persekutuan yang menjadi intipati kepada Persekutuan Tanah Melayu. Perlu difahami oleh murid-murid yang di rumah maupun yang di dalam talian bahawa perlembagaan persekutuan ini telah dibina dengan teliti, dengan mengambil kira pandangan daripada semua pihak, dengan mengutamakan semua pihak tanpa meninggalkan sesiapa pun di belakang. Jadi tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang didiskriminasikan. Semua orang mendapat hak yang sepatutnya untuk mereka. Itulah yang menjadikan negara kita unik. Unik, betul. Dan hebat. Baiklah cikgu, secara keseluruhannya maklumlah murid-murid kita ni setia bersama dengan kita sepanjang kelas kita. Bagaimana cikgu dengan pelibatan mereka hari ini? Saya tengok bertepatan dengan apa yang nak diperolehi daripada KSSM. Memang murid kita berada di tahap yang baik hari ini. Kolaborasinya baik, flip classroom yang dilakukan, perujukan awal yang dibuat oleh mereka membawa maklumat yang baik dan mereka memberikan kerjasama yang baik di kalangan mereka. Saya suka murid-murid kita saling bantu-membantu. Dan cikgu, bagaimana kalau murid-murid yang lainnya nak dapat lebih latihan pengukuhan? Buku teks dah baca ni. Buku teks dah baca. Latihan pengukuhan nak buat macam mana cikgu? Bagaimana nak dapatkan bahan-bahan? Boleh terus ke laman KPM Perkasaku untuk dapatkan maklumat lebih. Slide yang cikgu kongsikan ni ada di sana dan ada latihan yang lebih demi pemahaman dan pengukuhan yang lebih baik dalam topik yang kita belajar hari ini. Baiklah, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda sebentar. Tadi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ridwan dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri 9. Terima kasih juga kepada murid-murid juga dari sekolah yang sama bersama-sama dengan kita hari ini. Kepada jurubahasa isyarat juga terima kasih saya ucapkan Cikgu Azlana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil. Murid-murid di rumah, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Lakukan ulang kaji berterusan, mantapkan pemahaman. Sebab cikgu, sejarah bukan untuk hafal tetapi untuk difahami. Tengok, saya ingat cikgu punya tagline. Baiklah, terima kasih murid-murid yang menonton Didik TV KPM. Teruskan menonton saluran ini. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Didik TV KPM